Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Alhamdulillah kita jumpa lagi pada hari ini. Okey, dalam matematik tahun 4 dengan tajuk masa dan waktu. Subtajuknya adalah tempoh masa. Standard pembelajaran menentukan tempoh masa melibatkan unit jam dan minit dalam tempoh 24 jam. Okey, anak-anak boleh buka buku teks muka surat 143 hingga 144. Okey, dengan itu marilah sama-sama kita meneruskan pembelajaran kita hari ini. Okey, kita lihat tempoh masa iaitu yang mana kami bermain bola dari pukul 10.05 pagi hingga 10.30 pagi. Okey, di sini 4 orang murid telah bermain bola daripada pukul 10.05 pagi hingga 10.50 pagi. Nyatakan tempoh mereka bermain bola. Okey, dinyatakan tempoh mereka bermain bola. Okey, mula-mula sekali kita hendaklah mengetahui masa mula. Okey, masa mulanya ialah 10.05 pagi, 10.05 minit pagi. Okey, iaitu kita boleh melihat muka jam iaitu bermula pada pukul 10.05 minit pagi. Okey, dan masa akhirnya ialah jam 10.54 minit pagi. Okey, dengan itu kita boleh menggerakkan pergerakan jarum jam minit. Okey. Jadi di sini cikgu menggunakan kaedah pergerakan jam. Daripada awal itu kita bermula pada pukul 10.05 minit pagi. Okey, dengan itu kita letakkan pergerakan dari nombor 1 itu adalah dah hingga pukul 10.50. Jadi itu adalah menunjukkan bahawa masa mula dan masa akhirnya. Okey. Jadi kita gerakkan, okey, gerakkan ataupun kita lompat, okey, lompat 1 hingga 2 jarum pergerakan jarum minit itu 1 hingga 2 hingga 3 sampailah 50 minit. Okey, bermakna 1 okey bermakna 5 minit. Okey, 2 hingga tambah 3 itu 5 minit. Okey, 10. Kita gerakkan lagi 15, 20, 25, 30, 35, 40 dan sampai kalau nombor 10 itu 45. Dengan itu, okey, mereka bermain bola selama 45 minit. Okey, ini kita panggil pergerakan. Macam bunga kan bila kita lekat satu pada tu adalah lompatan atau pergerakan ombak. Kita boleh panggil ombak, kita boleh katakan pergerakan bumi ataupun kita boleh lompat. Okey, jam gerak jam melalui muka jam. Okey. Okey, seterusnya kita lihat okey, nombor 2 yang mana kelihatan ibu menjahit pakaian. Okey, menjahit pakaian jam 14 itu menunjukkan jam digital itu 14 dan ibu berakhir menjahit jam 16 Okey, jadi di sini kata berapa lamakah ibu menjahit baju? Berapa lamakah ibu menjahit baju? Okey, jadi kita menggunakan garis nombor dengan cara menggunakan garis nombor iaitu kita buat garis nombor okey dengan meletakkan 3 garis. Itu yang mana kita letakkan jam 14. Lepas jam 14 adalah jam 15 sehinggalah waktu akhirnya jam 16. Okey, dengan itu pergerakannya adalah 1 jam dan 1 jam. Okey, kita akan dapat 2 jam. Dengan itu, ibu menyiapkan, okey, ibu menjahit baju kurung selama 2 jam. Okey, jelas Okey, next kita lihat. Okey, seterusnya kita lihat
Kira tempoh mula bergotong royong sehingga selesai. Okey, yang mana kita lihat jadual gotong royong perdana, masa dan aktiviti. Pukul 7.40 AM berkumpul dan taklimat. Pukul 8.10 AM gotong royong ikut zon. 11.40 AM selesai gotong royong dan jamuan. Okey. Okey, jadi di sini kita mulakan cara yang pertama. Okey, kita ada banyak cara, tapi cikgu nak tunjuk 2 cara sahaja. Okey, cara yang pertama iaitu yang mana kita memulakan pukul 8.10 AM pagi dan berakhir pukul 11.40. Okey, cikgu nak gunakan cara garis nombor. Yang cara yang pertama adalah cari garis nombor. Okey, yang mana kita memulakan pukul 8.10 AM. Jadi 8.9.10 AM, 10.10 AM dan 11.10 AM. Kita habis pukul 11.40. Maka di sini ada 11.40. Jadi cikgu bermula 8.10 kerana bila 8.10 sampai pukul 9.10 itu adalah satu jam. Okey, ini 1 jam. Yang ini 2 jam dan ini adalah 3 jam. Itu 10 hingga 11.10 adalah 1 jam lagi. Itu 3 jam lah. Okey, jadi 11.10 hingga 11.40 ni okey, di antara 11.40 hingga 11.40 adalah tempohnya adalah 30 minit. Okey, di sini ada 30 minit. Jadi kita dapat 3 jam 30 minit. Ini cara yang pertama, garis nombor. Okey, cara yang kedua ialah menggunakan caranya adalah dalam bentuk T. Okey, kalau ikutnya adalah bentuk T adalah bentuk macam ni Bentuk T adalah bentuk T. Bentuk T, huruf T. Yang ini kita letak jam. Okey, yang ini letak minit. Okey, minit. Okey. So, cikgu buat dalam bentuk peta. Okey, memudahkan kamu. Itu jam dan ini adalah minit. Okey, mula-mula kita ambil masa yang akhir itu 11.40 dan kita tolak dengan masa mula-mula itu 8.10. Okey, tolak seperti biasalah minit dahulu. Okey, kita tolakkan minit dahulu. Iaitu 40 tolak 10 kita dapat 30. 11 tolak 8 kita dapat 3. Dengan itu kita dapat jam 3 jam, minit 30 minit. Itu tempoh gotong royong ialah 3 jam 30 minit. Okey, jelas? Okey, kita lihat situasi yang berikutnya. Ayah bekerja dari pukul 7.30 pagi hingga pukul 5 petang. Kira tempoh ayah bekerja. Kira tempoh ayah bekerja. Okey, jadi ayah bekerja daripada pukul 7.30 pagi, 7.30 hingga pukul 5 petang. Okey, jadi cara yang pertama kita buat dalam bentuk garis lurus kita buat garis lurus. Okey, kita buat garis lurus dahulu. Okey, lepas itu kita letakkan pukul 7 pagi. Untuk memudahkan kita buat pukul 7 pagi sehinggalah pukul 5 petang. Okey. Okey, selepas itu ayah bekerja Ayah bekerja pukul 7.30 pagi. Jadi pukul 7.30 pagi berada dan berakhir pukul 5 petang. Jadi 7.30 pagi ini berada di antara pukul 7 dan pukul 8. Okey, jadi di tengah-tengah ini. Jadi kita hendaklah kira daripada 7.30 pagi AM hingga pukul 8 ni adalah 30 minit. Okey kan, betul tak? Okey, pukul 30 minit di sini. Okey, dengan itu kita nak kira daripada pukul 8 pagi itu hingga pukul 5 petang. Waktu akhir ayah bekerja. Okey, jadi kita lompatkan. Okey, 8 hingga pukul 9 itu adalah 1 jam. 2 jam, itu 9 hingga 10 dan seterusnya. 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam dan 9 jam. Okey, maka pergerakan pukul 8 pagi hingga pukul 5 petang itu adalah 9 jam. Dengan itu kita dapat jawapannya adalah 9 jam 30 minit. Okey, ini cara yang pertama. Okey, cara yang kedua pula kita buat dengan bentuk
T. Okey. Sebelum kita nak buat bentuk T, kita tukarkan dahulu kepada sistem 24 jam. Ini pukul sistem 12 jam tukar kepada sistem 24 jam supaya senang kamu nak kira. Okey, so kita pukul 7.30 pagi, jamnya adalah 07.30. Okey. Pukul 5 PM jam 17. Okey, maka kita buat dalam bentuk T. Kita tolakkan. Okey, jam dan minit. Okey, itu ambil waktu akhir. Kita ambil waktu akhir iaitu 17 dan seterusnya kita tolak waktu mula-mula ayat bekerja itu 7.30. Okey, kita tolakkan ini waktu mula-mula. Okey, kita tolakkan seperti biasa. Okey, Sifar nak tolak dengan 30 dalam minit tu, Sifar nak tolak 30 tak boleh. Jadi kita pinjamkan daripada 17. Kita pinjam daripada sini. Iaitu kita pinjamkan dia. Okey, maka kita pinjam, kita tak boleh ambil 10. Okey, ini adalah pertukaran jam ke minit. Jadi 1 jam berapa minit? Kita ambil 60 minit. Okey, maka kita ambil 60 minit. Okey, jangan ambil 10 Kita ambil 60 minit. Jadi 60 minit tolak dengan 30 nanti. Okey. Okey, 60 minit. Jadi 17 ni dah jadi 16. Dah jadi 16. Okey, 30 60 yang minit ini 60 tolak dengan 30, kita dapat 30. Okey, kita dapat 30. Jadi 16 tolak dengan 7, kita dapat 9. Jadi jamnya 9, minitnya 30. Dengan itu jawapannya ialah samalah 9 jam 30 minit. Tempoh ayah bekerja ialah 9 jam 30 minit. Okey, faham? Okey, kalau faham kita tengok situasi yang berikutnya. Okey, situasi yang berikutnya adalah atur cara Hari Sayangi Malaysia. Okey, kita ada aktiviti. Okey, masa 8.15, 8.45 pagi perbarisan unit uniform. Okey, 8.45 hingga 9 pagi ucapan guru besar. Okey, 9 pagi hingga 9.30 senam robik dan 9.30 hingga 11.30 pertandingan lagu patriotik atau mewarna. 11.30 pagi hingga 12.30 pagi penyampaian hadiah. Okey, di sini dikata tempoh aktiviti manakah yang paling lama? Aktiviti manakah yang paling lama? Okey, jadi dengan cara kita nak dia kata buktikan. Dengan itu kita kena buat satu per satu. Yang pertama pukul 8.15 hingga pukul 8.45 pagi per barisan unit uniform. Kita kira satu per satu ya. Jom kita kira. Okey, yang pertama kita cari untuk pembarisan. Jadi cikgu gunakan kaedah penolakan. Itu kaedah kita boleh gunakan kaedah yang kedua iaitu kaedah penolakan Itu kita tolakkan buat dalam bentuk peta, itu jam dan minit. Okey, jam dan minit. Kita ambil waktu mula perbarisan unit uniform itu adalah 8.45. Okey, kita letakkan 8.45 tolak dengan pukul 8.15. Okey, maka kita akan dapat 45 tolak dengan 15, kita dapat 30. Itu jam 8 tolak 8 sifar. Maka kita dapat 30. Perbarisan uniform ni adalah 30 minit. Okey, seterusnya kita lihat ucapan guru besar. Ucapan guru besar itu pukul 9 pagi mula. Okey, 9 pagi mula. Okey, lepas tu tolak pukul 8.45. Kita tolak pukul 8.45. Okey, 9 nak Sifar nak tolak 45 tak boleh, kita pinjamkan. Kita dapat 60 yang 9 jadi 8. Okey, 60 tolak 45 kita dapat 15 minit. 8 tolak 8 Sifar. Okey, ini untuk ucapan guru besar. Okey, seterusnya kita lihat senar robik. Okey, yang mana senar robik dalam bentuk T juga. Okey, kita tolakkan senar robik 9.30 pagi iaitu waktu akhir tolak dengan 9 pagi. Okey, 30 tolak dengan 5, 9 tolak 9 sifar. Maka kita dapat jawapannya 30 minit. Itu senar robik. Okey. Seterusnya, okey, pertandingan lagu patriotik ataupun mewarna. Okey, kita tolakkan waktu akhirnya 11.30 tolak dengan 9.30 pagi. Maka kita dapat
2 jam. 30 tolak 30 sifar, 11 tolak 9, 2 jam. 2 itu 2 jam. Maka kita dapat jawapannya adalah 2 jam. Okey, seterusnya penyampaian hadiah. Okey, penyampaian hadiah. Okey, kita seperti biasalah kita buat jam dan minit kita akan dapat waktu akhir 12.30 dan kita tolak waktu mulanya 11.30. Okey, maka kita 30 dah 30 sifar dan 12 tolak 11 1. Maka kita dapat 1 jam. Ini adalah untuk penyampaian hadiah. Okey, jadi di sini kita dah dapat 5 pengiraannya menggunakan kaedah T atau kaedah petak itu waktu akhir tolak dengan waktu mula. Okey, jadi di sini kita dapat yang mana satu? Okey, nak buktikan. Yang mana satu yang tempoh waktu yang paling lama? Okey, yang mana? Yang mana? Ya, pertandingan lagu patriotik ataupun kita ataupun mewarna. Okey, ini adalah paling lama, itu selama 2 jam, iaitu selama 2 jam. Okey, jelas? Okey, jadi di sini senang kamu gunakan kaedah menolak. Okey, cikgu tak tukar pada sisa 24 jam kan? Cikgu tak tukar sebab bila kalau pagi kita abaikan masa kan? Pagi AM abaikan masa. Jadi kita letakkan nombornya. Jadi tak perlu nak kita tukarkan. Bila berkaitan dengan waktu petang, iaitu jam 13 ke atas, maka jam 1 pukul 1 ke atas sampai pukul tu kita kena tukarkan kepada sistem 24 jam supaya kamu mudah untuk menjawabnya. Okey, jelas Okey, next kita lihat. Seterusnya kita lihat uji diri. Okey, cikgu beri uji diri ini untuk memahirkan lagi kamu dalam membuat tempoh, mengira tempoh masa. Okey. Uji diri ni kamu boleh lihat muka surat, buku teks muka surat 100, muka surat 144 dalam buku teks. Jadi, cikgu harap kamu dapat menyiapkan soalan uji diri ini. Okey, sekian. Terima kasih daripada cikgu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.